Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sanusi sepatutnya tidak bertanding dalam PRN akan datang ini dan dia diarah supaya tidak bertanding lagi. Namun demikian, karena keputusan demi keputusan daripada PAS yang mengatakan beliau tetap akan dibuat menjadi calon, maka sebenarnya itu merugikan PAS. Sanusi berpotensi didapati bersalah, memberinya kemenangan suatu pembaziran. Walaupun telah didakwa di mahkamah di bawah akta hasutan, selain bakal disiasat pula oleh SPRM berhubung isu Nadir Bumi, PAS dilaporkan tetap akan meletakkan Sanusi Maknor sebagai calon pada PRN akan datang ini. Namun, saudara-saudara sekalian yang mendengarkan ulasan kali ini, Anda harus share video ini karena memberi undi kepada Sanusi, memberi kemenangan kepada Sanusi adalah satu pembaziran. Timbalan Presiden PAS, Tuan Ibrahim Tuan Man ketika dipetik berkata, Sanusi akan tetap diturunkan sebagai calon dalam PRN Kedah. Bahkan, kata beliau, Menteri Besar sementara itu setakat ini kekal sebagai taruhan utama dalam usaha PN, mempertahankan Kedah daripada dirampas pihak lawan. InsyaAllah sehingga kini beliau masih calon utama PAS, akan kekalkan beliau, kata beliau. Mengikut fakta, kes mahkamah yang dihadapi Sanusi adalah amat serius kerana menyentuh hal paling sensitif dalam isu 3R, yaitu memperlekeh dan mempertikaikan kebijaksanaan Raja-Raja Melayu. Yang diperlekeh dan dipertikai itu pula bukan setakat seorang raja, tetapi dua orang raja, yaitu Sultan Selangor dalam hal melantik Menteri Besar yang di Pertuan Agong pula berkaitan titah penubuhan Kerajaan Perpaduan. Tidak pernah ada mana-mana pemimpin Melayu hanya didorong oleh kepentingan politik sanggup bersikap celupar serta biadab kepada dua raja sebagaimana Sanusi lakukan ini. Berdasarkan serius dan sensitifnya isu yang disentuh Sanusi, selain berdasarkan fakta dan logik akal, agak sukar sebenarnya untuk Sanusi terlepas daripada dikenakan hukuman atas kesalahan yang telah dilakukannya. Kedua-dua pertuduhan dikenakan terhadapnya ialah mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 kurungan E Akta Hasutan 1948 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Sama yang buah hukuman denda sehingga RM 5.000 atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Dalam hal ini, jika PAS Semenanjung menghormati atau menjunjung penghormatan yang tinggi kepada raja, langkah terbaik ialah mereka tidak meletakkan Sanusi sebagai calon dalam mana-mana pilihan raya sehingga kesnya selesai. Membenarkan lagi Sanusi bertanding hanya mengundang risiko lebih tinggi. Kerana jika menang dan kemudian didapati bersalah dan didenda melebihi RM2.000 oleh mahkamah, kedudukannya sebagai adun tergugur secara automatik. Selepas tergugur kedudukan sebagai adun, beliau sekaligus perlu meletakkan jawatan sebagai Menteri Besar Kedah. Pilihan selepas itu, satu pilihan raya kecil terpaksa diadakan semula. Tidakkah ini suatu pembaziran namanya? Untuk mengelakkan pembaziran masa, tenaga dan wang, berikutan pendirian PAS tetap juga mahu mengekalkan lagi Sanusi bertanding, kebijaksanaan kini terletak di tangan pengundi-pengundi Kedah. Amat terpuji jika Sanusi tidak lagi diberikan undi kemenangan. Sama ada dengan memberi peluang kepada parti lain, minta parti lain pula memerintah Kedah atau mengalahkannya sebagai adun, tetapi kekal memenangkan PAS, maka rakyat negeri itu akan beroleh menteri besar lain yang lebih berwibawa, tidak merapu dan tidak mencemar institusi raja seperti perlakuannya yang memalukan itu. Saudara-saudara sekalian, apa yang pentingnya kali ini ialah adakah Sanusi akan diberikan kemenangan yang membazirkan?
Sila tinggalkan ucapan Anda, komen Anda dalam ruangan komen, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Petang ini, Sanusi putar belit dua kenyataan berbeza. Saudara-saudara sekalian, Angkatan Muda Harapan menyifatkan Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur, melakukan dua kesalahan nyata dan jelas berhubung kes menghina Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah. Ketuanya Daniel Al-Rashid Harun berkata, kesalahan pertama adalah kenyataan yang diucapkan oleh penyandang Dewan Undangan Negeri Dun Jenari itu yang menghina institusi kesultanan semasa berceramah di Selangor. Kesalahan kedua, katanya, Sanusi menyatakan telah mengemukakan surat permohonan maaf kepada Sultan Selangor. Tetapi ketika dihadapkan ke mahkamah, Menteri Besar Kedah itu mengaku tidak bersalah pula. Menurutnya, persoalan yang timbul adalah kenapa Sanusi mengaku tidak bersalah, sedangkan beliau telah meletakkan satu asas bahwa dia sudah memohon ampun kepada Sultan. Apa semua ini, tuan-tuan? Kalau sudah mohon ampun, sepatutnya sudah dikira bersalah. Sebaliknya, Sanusi bertindak biadab sekali lagi di Mahkamah Session Selayang dengan mengaku tidak bersalah. Ini satu perkara yang kita semua, terutama anak-anak Selangor, tidak boleh terima. Katanya ketika berucap pada Himpunan Daulat Tuanku Pertahan Institusi Diraja yang dianjurkan Pemuda Barisan Nasional BN Selangor dan Pemuda Pakatan Harapan PH Selangor di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah pada Jumaat. Perhimpunan tersebut disertai beberapa buah pertubuhan bukan kerajaan NGO Islam dan dihadiri lebih 100 penyokong. Hadir sama Ketua Pemuda UMNO Shah Alam Muhammad Hafiz Rahman. Mengulas lanjut, Daniel berkata, anak-anak Selangor mahukan Sanusi dihukum seadilnya dengan tindakan politik murahan dibuatnya. Tegasnya, rakyat Selangor menolak sekeras-kerasnya parti atau pemimpin politik sumbang yang gemar membuat tohmahan dan pertuduhan melulu. Malah menurutnya, cacian yang dilemparkan ke atas Sultan Selangor adalah satu perbuatan melampau. Sementara itu, Daniel berkata, satu memorandum akan dihantar ke Istana Shah Alam Shah pada Isnin ini bagi menyatakan sokongan penuh kepada Sultan Selangor. Katanya, memorandum itu akan ditandatangani oleh pemimpin parti politik dan NGO yang menjunjung kasih kepada institusi Kesultanan Selangor. Kami akan memastikan tekanan demi tekanan diberikan kepada Sanusi dan Perikatan Nasional PN. Ia diharap dapat memberi pengajaran kepada semua agar sama sekali tidak menyentuh isu 3R, yaitu agama, raja, dan kaum apabila berpolitik, ujarnya. Sementara itu, Muhammad Hafiz berkata, Sanusi seharusnya menunjukkan contoh tauladan baik berdasarkan reputasinya sebagai pemimpin tertinggi. Tegasnya, Menteri Besar Kedah itu harus faham apa yang boleh disentuh ketika berucap atau berkempen. Sanusi perlu tunjuk contoh yang baik kepada kumpulan pengundi muda atau undi 18 yang baru hendak berjinak dengan dunia politik. Tunjukkan politik bersih kepada kumpulan pengundi baru dan bukannya secara mencaci atau memaki hamun. Oleh sebab itu, kita mahukan Sanusi dikenakan tindakan tegas dengan apa yang telah dia lakukan, ujar beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, memang mengejutkan kita apabila kenyataan ini nampaknya terlepas pandang oleh ramai orang, yaitu dua kesalahan nyata dilakukan oleh Sanusi berhubung kes menghina Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah. Menurut Ketua Angkatan Muda Harapan, Daniel Al-Rashid Harun, kesalahan pertama ialah kenyataan yang diucapkan oleh penyandang Dewan Undangan Negeri Dun Jenari itu yang menghina institusi kesultanan semasa berceramah di Selangor. Kesalahan kedua, katanya,
Sanusi menyatakan telah mengemukakan surat permohonan maaf kepada Sultan Selangor. Tetapi ketika dihadapkan ke mahkamah, Menteri Besar Kedah itu mengaku tidak bersalah pula. Menurutnya persoalan itu timbul adalah kerana kenapa Sanusi mengaku tidak bersalah. Sedangkan beliau telah meletakkan satu asas bahawa dia sudah memohon ampun kepada Sultan. Apa semua ini? Kalau sudah mohon ampun, sepatutnya sudah dikira bersalah. Sebaliknya, Sanusi bertindak biadab sekali lagi di Mahkamah Sessions Layang dengan mengaku tidak bersalah. Ini satu perkara yang kita semua, terutama anak-anak Selangor, tidak boleh diterima, kata beliau dalam perhimpunan Himpunan Daulat Tuanku hari ini. Sebelum kita berpisah untuk isu kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda tentang isu kali ini. Adakah Anda juga telah terbuka minda, terbuka hati, dan terfikir tentang perkara ini? Sanusi putar belit buat dua kenyataan berbeza. Kita jumpa lagi, Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Ikuti terus ulasan selepas ini.